قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih dalam bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama'. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-9 daripada kitab Jawi, pada baris yang ke-4 atau ke-3 dari bawah. Kalau kitab yang Rumi pada muka surat 16. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alf rak'atin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kelebihan orang yang berilmu, yang mana walaupun mereka tidur, itu adalah lebih afdal daripada ibadat orang yang jahil, yang ini tidak berilmu. Jadi di sini kita dapat gambaran betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu, maksudnya ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berkenaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang yang berilmu itu dalam keadaan tidur, namun ilmu yang ada dalam dadanya, dalam kefahamannya, itu lebih afdal berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun dia sibuk dalam melakukan amal-amal ibadat, tapi ada kalanya disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan, maka amalan-amalan ibadatnya juga mungkin tidak menjadi sempurna. Jadi kerana itu tidur orang alim itu lebih afdal daripada ibadat orang yang jahil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab, man ta'allama baban minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan, ya'malu bihi, yang mana dia dapat beramal dengan dia, aw lam ya'mal bihi, ataupun ilmu yang tidak dapat dia beramal dengan dia, kana afdala min an yusalliya alf rak'atin tatawwu'an. Itu adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu adalah kelebihan bagi orang yang meletakkan kepentingan menuntut ilmu agama ni, walaupun satu bab daripada bab-bab ilmu pengetahuan agama ni, baik yang berkaitan dengan akidah, syariat, fiqh, itu adalah lebih afdal daripada kita sibuk dengan amalan ibadat. Di sini dinyatakan lebih afdal daripada ibadat sembahyang sunat yang tatawwu' lah, bukan sembahyang yang fardu. Lebih afdal daripada sembahyang sunat tatawwu' 1000 rakaat. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Jadi apabila seseorang itu sudah berilmu, dituntut ke atasnya untuk beramal dengan ilmunya.
Kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Ya. Ada setengah orang yang berilmu, ya, disebabkan banyak ilmunya, ya, maka dia tidak beramal dengan ilmunya. Jadi itu akan mendatangkan kerugian baginya. Jadi walaupun kita ni tak banyak ilmu, sedikit ilmu yang ada pada kita, dengan kita beramal, apa yang kita tahu itu adalah lebih bermanfaat untuk diri kita. Dan Allah Ta'ala akan menambahkan lagi ilmu, pengetahuan untuk kita. Jadi kerana itu banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Ya, ilmu ni ada yang dituntut untuk kita beramal. Ada juga ilmu yang hanya cukup untuk kita tahu saja. Mana untuk kita tahu dan kita percaya dan kita simpan kepercayaan itu. Ya. Contohnya perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kesucian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dengan kita mengetahui itu dan kita percaya, kita beriman, maka itu akan mencatatkan pahala bagi kita. Dan ada juga ilmu yang kita dituntut untuk beramal pada waktu-waktu yang tertentu, atau masa-masa yang tertentu, atau tempat-tempat yang tertentu. Maka tak dapat tidak, apa saja ilmu pengetahuan yang kita tahu yang berkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita dapat beramal, maka hendaklah kita beramal dengannya. Seperti riwayat daripada Hadrat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya, matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya, ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-sia akan segala hak penghulunya. Hai orang yang tidak beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, dan diharamkan mati atas beriman. A'azanallahu min dzalik." Jadi itulah keadaan apabila seseorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak memanfaatkan ilmu tersebut, ya, dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, atau dia tidak mengajarkan ilmu pengetahuan tersebut, maka tidak ada manfaat untuk dia, walaupun Allah Ta'ala telah berikan kepadanya ilmu pengetahuan. Dan sabda Nabi SAW lagi, "Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuh." Artinya bahawasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Itu keadaan bagi orang yang berilmu, tetapi ilmu tersebut tidak mendatangkan manfaat untuknya. Jadi dia tidak beramal dengannya, ataupun dia tidak mengajarkannya, tidak menyebarkannya, maka tidak ada kemanfaatan untuk dia, dan dia akan diazab pada hari kiamat dengan azab siksa yang pedih. Dan lagi kata Ibnu Raslan, "Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wasan." Yang bermaksud, kata Ibnu Raslan, "Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan", maka
bagi orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya, mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Dia akan diazab, disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya, tidak memanfaatkan ilmunya, maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, akan menyiksanya terlebih dahulu daripada para penyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila, dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Ya, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu pengetahuan apabila tidak diamalkan, maka itu adalah orang yang gila. Dan apabila beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka itu tidak dikira, yakni tidak sah amalannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan, bermusafahah, yakni bersalam, dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, ini duduk bersama-sama, ya, bersohbat, berdamping dengan orang yang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Ya, itu kelebihan bagi orang yang memuliakan orang yang alim, dengan menziarahinya, ya, dengan bersalamannya, bermusafahah dengannya, bersohbat dengannya, ya, menziarahi untuk bertanyakan masalah-masalah agama, ya, untuk mendapatkan manfaat ilmunya. Maka seolah-olah seseorang itu menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermusafahah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah-olah dia bersama-sama berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana apa? Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama hidup, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, namun apabila kita dapat memberikan penghormatan, memuliakan orang yang berilmu, menziarahi mereka, mengasihi mereka, itu adalah seumpama kita memberikan kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman baginya atas Allah Taala akan syurga. Yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan syurga untuk orang-orang yang memuliakan orang alim dengan menziarahi mereka. Ya, mungkin ada di kalangan orang-orang alim, orang-orang berilmu ni yang sudah lanjut usia, ya, maka kita perlu menziarahi mereka. Tak kira lah yang dah tua ke, kalau yang muda pun boleh diziarahi juga, asalkan dia berilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perkhabaran gembira sebagai menjamin untuknya syurga. Dan daripada Hadrat Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut di dalam Riyadhur Rayyahin, iaitu sebuah kitab. Ya, fadilat apabila kita menziarahi orang alim. Ini menziarahi orang alim bukan yang masih hidup. Ya, kalau yang masih hidup tu seolah-olah seperti kita menziarahi baginda Nabi SAW. Ini apabila kita menziarahi orang-orang yang berilmu yang sudah meninggal dunia, yakni pada kuburnya, dan kita menziarahi dan kita hadiahkan atau sedekahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah, ya, atau surah Al-Ikhlas, ya, atau ayat Al-Kursi, ya, atau apa saja, surah Yasin ke, ya, kita bacakan di sisi kuburannya, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan mengurniakan pahala kepada pembaca tadi dengan sebilang-bilang langkahnya, yakni dengan langkah yang diambilnya untuk menuju ke kuburan orang alim tersebut, ya. Ini daripada rumah dia melangkah menuju ke kuburan orang alim tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatkan pahala, ya, dengan sebilang-bilang langkahnya itu satu mahligai Allah Ta'ala akan bangunkan di dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf, ya, satu huruf Al-Quran yang dibacanya, ya, bayangkanlah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu pun sudah mengandungi 19 huruf, ya. Maka dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut di dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Sebuah hikayat yang dinukilkan daripada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala hisabkan hambanya, ini membuat perhitungan ke atas hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, yakni amalan-amalan buruknya melebihi amalan-amalan kebaikannya, disuruh dengan dia kepada neraka, yakni Allah Ta'ala pun perintahkan supaya dimasukkan hamba tersebut ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana amalan-amalan kejahatannya lebih memberati dari amalan-amalan kebajikan. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya firman Allah Ta'ala bagi Jibril, ini Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, dapatkan olehmu akan hamba-Ku itu dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Ini Allah Ta'ala perintahkan kepada hadrat malaikat Jibril ni alaihissalam supaya bertanya kepada hamba tersebut, yang telah dijatuhkan hukuman masuk ke neraka tadi disebabkan beratnya amalan-amalan kejahatannya tadi. Tanya pada dia, adakah ia pernah duduk pada majlis orang alim di dunia? Sewaktu dia hidup di dunia, pernah tak duduk dalam majlis orang alim, majlis ilmu? Maka kalau dia ada duduk dalam majlis ilmu itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keampunan baginya dengan syafaatnya. Maka bertanya Jibril akan dia, tanya kepada hamba tersebut. Maka berkata ia, hamba tersebut menjawab, tiada, tak ada, tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak pernah duduk dalam majlis orang alim, tak pernah di dunia dulu. Maka firmannya, Allah Ta'ala berfirman lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Tanya pula malaikat Jibril, ya, kepada hamba tersebut,
sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan supaya bertanya kepadanya. Pernah tak dia kasih kepada orang alim sewaktu hidup di dunia? Maka katanya tiada, pun tak pernah kasih, tak pernah sayang pada orang alim. Ya. Maka firmannya, Allah Ta'ala berfirman lagi kepada Hadrat Malaikat Jibril alaihi salam, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Ini Malaikat Jibril pun bertanya kepada hamba tersebut, pernah tak waktu hidup di dunia dulu, pernah tak duduk atas hidangan orang alim? Yang ini pernah tak duduk makan sekali bersama-sama dengan orang yang berilmu? Maka katanya tiada, pun tak pernah. Maka firmannya, Allah Ta'ala berfirman lagi kepada Malaikat Jibril supaya bertanya kepada hamba tersebut, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Malaikat Jibril pun bertanya kepada hamba tersebut, ya, di dunia dulu pernah tak kamu duduk di sebuah kampung yang ada orang alim dalam kampung tersebut? Maka katanya tiada juga, tak pernah duduk dalam kampung yang ada orang alim, kebanyakannya semua orang-orang yang jahil. Maka firmannya, Allah Ta'ala berfirman lagi kepada Malaikat Jibril alaihi salam supaya bertanya kepada hamba tersebut, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim atau nasabnya nasab orang alim? Tanyalah pula Malaikat Jibril alaihi salam tu kepada hamba tersebut, adakah nama kamu ni ada sama dengan nama orang alim? Mana-mana orang alim lah, tak kira lah, ya. Ada tak muafakat, adakah muafakat namanya akan nama orang alim? Ataupun ada tak kamu ni nasabnya nasab keturunan orang alim, tok-tok kamu dulu atau bapa kamu atau moyang-moyang kamu, ada tak nasab orang alim? Maka jawab hamba tersebut, katanya tiada, tak ada juga, ya. Duduk dalam majlis ilmu pun tak ada, tak pernah. Kasih pada orang alim pun tak pernah. Duduk makan sama-sama dalam kenduri ke, jemputan-jemputan makan ke, tak pernah hadir bersama dengan orang alim. Duduk di kawasan kampung ataupun bandar atau pekan yang ada orang alim pun tak pernah. Nama pun tak ada nama sama dengan orang alim. Ya, kalau orang alim biasanya nama Muhammad, ya, Ahmad, nama-nama sahabat, nama-nama nabi-nabi, ya. Tak ada nama. Namanya semua nama macam orang-orang barat je. Ya. Maka tak ada juga. Maka firmannya lagi, Allah Ta'ala pun berfirman, tanya olehmu akan dia. Ini tanya olehmu wahai Jibril, tanya kepada hamba tersebut, adakah ia kasih akan lelaki yang kasih ia akan orang alim? Ada tak hamba tersebut mengasihi seseorang yang orang tu kasih kepada orang alim? Maksudnya orang yang ketiga, ya. Dia tak pernah jumpa orang alim tu, tak pernah kasih pada orang alim, tetapi dia mengasihi seseorang yang mengasihi orang alim. Nampak? Maka katanya, bahkan yang ni ada pernah kawan saya dulu waktu di dunia, dia selalu pergi ke masjid, pergi ke majlis ilmu. Dia memang banyak tolong saya pun sayang dekat dia, ya. Maka dia pernah mengasihi seseorang yang mengasihi orang alim, ya. Sahabat dia tu memang mengasihi orang alim. Kalau ada alim ulama, ada majlis ilmu, dia pergi, ya. Maka firmannya bagi Jibril, Allah Ta'ala pun berfirmanlah kepada Malaikat Jibril alaihi salam, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Allahu Akbar, ya. Betapa kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan, ya, kepada orang-orang yang ada takluk perhubungan dengan orang-orang yang alim, ya. Walaupun dia tak alim, tetapi kalau dia mengasihi orang alim, itu pun akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya.
bahkan mungkin akan mendapat syafaat, keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam kisah hamba tersebut, ya, yang mana neraka telah diwajibkan baginya, ya, menurut perhisaban yang telah dilakukan, berat amalan kejahatannya atas kebajikannya. Namun apabila dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan hamba tersebut daripada azab siksaannya sendiri, maka Allah Taala perintahkan Jibril alaihi salam bertanya kepadanya sama ada dia ada pernah takluk dengan orang alim ataupun tidak. Ya, ada pernah kasih pada orang alim ataupun tidak, pernah duduk dalam majlis ilmu ataupun tidak. Tak ada juga. Pernah duduk dalam satu kampung dengan orang alim, tak pernah juga. Pernah makan dalam kenduri kendara sama-sama ada orang alim, tak pernah juga. Ya, nama ada tak sama dengan orang alim, tak ada juga. Sehingga akhirnya dia, Allah Ta'ala berikan rahmat keampunannya hanya dengan sebab dia pernah mengasihi seseorang yang mengasihi seorang alim ulama ataupun para alim ulama. Ya? Jadi dengan sebab kasihnya tersebut kepada orang yang ada perhubungan dengan alim ulama, maka itu juga Allah Ta'ala berikan syafaat keampunan. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadat, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya jihad, yakni seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Ya, Nabi SAW menyatakan bahawa supaya kita menuntut ilmu, ya, kerana dengan menuntut ilmu, belajar ilmu pengetahuan itu adalah kebajikan dan terhitung sebagai amalan ibadat. Ya, dengan kita bermuzakarah, ya, berbincang, itu akan dikira sebagai pahala tasbih, dan berbahas, ya, untuk mendapatkan kefahaman ataupun untuk menetapkan satu-satu hukum, ya, menetapkan dalil-dalil tentang perkara-perkara yang penting dalam masalah-masalah agama, ya, itu adalah terhitung sebagai pahala jihad, yakni seperti perang fi sabilillah. Dan mengajar ilmu pengetahuan bagi orang yang tidak tahu itu merupakan sedekah. Dan daripada Nabi SAW bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999, yakni daripada rahmat tersebut bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Allahu Akbar. Jadi cubalah kita bayangkan, ya, saudara-saudara sekalian, bapa, ibu-ibu, ya, para hadirin, betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar itu. 999, yakni 99%, 99.9%, ya, daripada rahmat itu Allah Ta'ala kurniakan kepada para ulama dan para penuntut ilmu agama. Nampak? Mereka akan mendapat limpahan rahmat yang lebih, jauh melebihi daripada orang-orang yang tidak berilmu ataupun tidak menuntut ilmu. Kerana mereka daripada kalangan orang-orang yang awam yang tidak ada melihat kepentingan menuntut ilmu, ya, ataupun tidak berdamping dengan orang-orang yang berilmu, maka rahmat untuk mereka itu bukan tak ada, tapi hanya sebahagian, satu bahagian saja berbanding dengan para ulama dan para penuntut ilmu, kerana mereka sentiasa
menghabiskan masa mereka tu dengan perkara-perkara yang mereka tahu daripada ilmu agama. Ya, ini beramal dengan apa yang mereka tahu tentang zikrullah, tentang pembacaan Al-Quran. Ya, yang mana apabila orang yang berilmu beramal dengan ilmunya, dan orang-orang yang belajar, ya, menuntut ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan 999 rahmat ke atas mereka. Ya, kerana apa? Kerana ilmu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan rahmat yang melimpah ke atas mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazain mafatihuha as-su'al fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazain, bahawa ilmu itu merupakan beberapa perbendaharaan. Khazanah, khazain artinya khazanah. Mafatihuha, kunci-kunci baginya, anak kunci bagi kita membuka khazanah adalah as-su'al. Di sini khazanah yang dimaksudkan adalah khazanah ilmu pengetahuan itu hanya akan dapat dibuka dengan kunci-kuncinya itu pertanyaan, persoalan. Fas'alu, maka tanya olehmu, fa innahu yujaru fihi arba'atun, kerana dengan persoalan tersebut akan diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, as-sa'il, orang yang bertanya, iaitu bertanya tentang ilmu yang berkait dengan persoalan agama lah, ya. Jadi orang yang bertanya akan mendapat pahala. Yang kedua, wal alimu, orang yang berilmu, ini yang disoal. Wal mustami'u, ini orang-orang yang hadir, orang yang mendengar. Wal mustami'u itu orang yang mendengar, ini dia hadir. Dan yang keempat, wal muhibbu lahum, orang yang mengasihi mereka itu, orang yang kasih bagi mereka itu, ini orang yang suka dengan majlis ilmu. Dia walaupun dia tak tahu apa nak tanya, tak tahu apa nak jawab, ya, dengar pun tak faham, tapi dia suka duduk hadir dalam majlis ilmu, maka mereka juga akan Allah Taala kurniakan pahala. Dan kata Abi Darda radhiyallahu anhu, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu syarikani fil khair, mereka berdua itu adalah bersekutu keduanya pada perkara kebajikan. Wasairun nas, dan sekalian manusia, hamajun la khaira fihim, seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Jadi sekalian manusia selain daripada orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu, mereka itu diibaratkan seperti lalat di atas muka binatang yang tak tahu mana nak pergi, ya, tiada kebajikan pada mereka itu. Kerana itu pentingnya untuk kita menanamkan rasa cinta kita pada ilmu agama, cinta kita kepada orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama, ya, cinta untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu pengetahuan, ya, belajar. Ya, selama mana kita hidup di dunia ni, kita belajar. Setiap hari kita niat untuk menuntut ilmu agama, ya. Kalau kita ni dah alim tu lain cerita lah, ya tak? Ini kita alim pun belum lagi, maka martabat yang sesuai untuk kita adalah menjadi orang yang menuntut ilmu agama, ya. Walaupun usia dah mungkin agak lanjut, tapi itu tidak menghalang untuk kita menuntut ilmu pengetahuan, ya. Kerana di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
ketika mana baginda Nabi SAW telah dikurniakan dengan nubuat dan risalat, ya, menyampaikan dakwah Islam. Di kalangan para sahabat ni bukannya semuanya muda-muda remaja, bukannya semua muda-muda macam Sayyidina Ali tu, ya. Ada di kalangan para sahabat macam bapa saudara Nabi, ya, mereka yang sudah berusia, namun mereka tetap menuntut pengetahuan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi katanya, kana aliman au muta'alliman, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlik. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, jadi olehmu alim. Kalau kamu tak dapat jadi alim, jadilah yang keduanya, iaitu au muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Kalau belajar ilmu pun tak boleh, tak faham, tak pandai baca, jadilah orang yang ketiganya, itu au mustami'an, yakni orang yang mendengar, ya. Wala takunir rabi'a, dan jangan ada kamu yang keempat. Ini jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat tu apa? Berilmu pun tak ada, ya, belajar pun tak mau, ya, dengar pun tak hendak, ya, itulah jahil, maka binasa engkau, fatahlik. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqa. Sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, liyu'alliman nasa, dia belajar ilmu tu atas maksud apa? Supaya dia dapat mengajar manusia lain, supaya mengajar ia akan manusia. Maka apa kurniaan yang Allah Ta'ala akan beri padanya, ganjaran pahala yang diberikan kepadanya? U'tiya thawaba sab'ina siddiqan, maka dia akan diberi pahala 70 para siddiqin. Kita bagi laluan dulu untuk azan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih, peringatan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu dengan niat. Yang ini dalam kita menuntut ilmu, maka membaikkan niat atau mengikhlaskan niat itu adalah perkara yang sangat penting. Kerana kalau kita menuntut ilmu dengan niat yang salah, maka ilmu itu mungkin tidak akan mendatangkan manfaat untuk kita. Ya? Mungkin ada setengah orang dia menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan keduniaan, ya, untuk keuntungan-keuntungan manfaat yang sementara, selain daripada untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka amalannya juga nanti akan berlaku sesuai dengan apa yang diniatkan. Kerana setiap amal itu dia akan bergantung atas apa yang telah diniatkan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau seseorang itu berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau seseorang itu berhijrah kerana dunia, keuntungan duniawi yang ingin dihasilkannya, ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya juga akan membawanya kepada apa yang dia cita-citakan. Jadi kerana itu, untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikhlaskan niat kita dalam kita menuntut ilmu pengetahuan, ya, semata-mata untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bagaimana kalau kita nak mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, kalau kita tidak tahu apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang? Jadi kerana itu perlu untuk kita menuntut pengetahuan ilmu agama, supaya kita dapat mengetahui apakah yang menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang meridhakan Allah taala, ya, apakah yang telah diperintahkan oleh Allah taala, dan apakah yang dapat mencegah daripada kemurkaannya, yakni perkara-perkara yang dilarangnya. Maka perlu kita ketahui. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'mali al-akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'mali al-akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak amal-amal, yatasawwaru bi surati a'mali dunya, yang mana pada rupanya, pada rupa bentuknya, pada zahirnya kelihatan seperti amalan-amalan duniawi. Wa yasiru bi husni niyyati, kemudian dengan sebab niat yang baik ataupun dengan niat yang betul, dengan niat yang ikhlas, maka amalan-amalan yang bersifat duniawi tersebut menjadi amal-amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak pula amalan-amalan, yutasawwaru bi surati a'malil akhirah, yang mana pada rupa zahirnya kelihatan seperti amal-amal akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya, namun
ia bertukar menjadi amalan-amalan yang bersifat duniawi bisu'in niyyah. Kerana apa? Kerana niatnya yang buruk, niatnya yang jahat. Ya, beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahawa menghadir akan niat. Ini sebelum kita nak buat suatu amal tu, amal-amal perkara-perkara yang baik, ya. Nak buat amalan yang bersifat ibadat ke, ya, ataupun nak membantu seseorang ke, nak buat apa-apa saja amal-amal kebajikan. Barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahawa menghadir akan niat, hadirkan niat. Niat nak buat amal-amal tu, ya, kerana apa? Maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala. Jadi kita hendaklah memperbetulkan niat kita. Sebelum kita nak melakukan satu-satu amalan-amalan kebajikan itu, kita betulkan dulu dah niat kita itu. Nak melakukan amal tu kerana apa? Kerana Allah. Macam kita nak semayang lah, ya, semayang tu kita niat dulu, ya. Usalli fardan isya'i arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Nampak? Sebelum nak semayang tu kita perbetulkan niat. Sebab takut kadang-kadang semayang ni kerana riak pun ada, ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bagi orang-orang yang riak dalam semayang, ya, kerana dalam semayang pun ada juga bentuk amalan tu nampaknya amalan akhirat, tapi dia menjadi dunia. Sebab apa? Kerana riak tadi. Jadi setiap amalan-amalan kebajikan yang hendak kita lakukan, kita hadirkan niat dan niatkan ia semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ini mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Kerana niat itu kepala segala amal. Jadi sebelum kita nak buat amal tu, niat itu yang paling utama. Sebelum nak puasa pun nak kena betulkan niat dulu, ya. Aku nak berpuasa pada esok hari, ya. Begitu juga amalan-amalan yang lain, ya. Nak buat haji ke, ya, nak bayar zakat ke, semuanya kena ada niat. Kerana niat itu kepala segala amal, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya. Yang ini amal perbuatan itu terbina daripada niat-niat yang dipasang tadi. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan. Ini pintu, ya, panunta. Kalau kitab Jawi dia panunta tu artinya pintu lah. Kalau kitab yang Rumi yang ditransliterasi ke Rumi itu dia tulis penat, ya. Itu nak kena hati-hati, ya. Sebab kadang-kadang mungkin kesilapan dia. Tapi penat itu banyak sangat penat di sini. Sebenarnya dia pintu, iaitu asalnya. Kerana niat itu kepala segala amal, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, bukan penat kebajikan, ya, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Di sini pun penat juga ditulis, penat saja. Dan barang siapa membukakan atas dirinya, penat lagi, ini pintu. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan. Yakni tiada dapat petunjuk. Maka penat lagi. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat, ya. Bila kita nak buat kebajikan itu, hendaklah kita memperbetulkan niat kita. Kerana itulah pintunya. Bukan penat. Bukan penat buat amal, sia-sia dia. Dan pintu kejahatan itu daripada niat yang jahat. Jadi amalan-amalan kejahatan itu berlaku disebabkan niat nak buat jahat tu ada dalam hati. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Jadi walaupun tak buat lagi amalan kebajikan tu, hanya baru berniat sahaja. Apabila berniat hamba akan kebajikan, nak buat itu, nak sedekah ni, kalau aku ada duit, ya Allah, aku nak pergi sedekah, bagi makan orang miskin ni semua, ya, nak tolong orang-orang yang kesusahan, kepayahan.
nak bantu orang yang berjihad di jalan Allah, niat dulu. Kalau ada duit lah. Kalau ada, Allah kurniakan harta banyak, ya, maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya, dah dicatatkan pahala. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, walaupun tak buat, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan berfirman kepada malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat apa? Malaikat yang mencatatkan, yang mendampingi kita, yang mencatatkan pahala-pahala ataupun amal-amal kita, ya, ataupun dosa-dosa kejahatan kita. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu bagi hamba-Ku begini-begini daripada pahala. Ini di akhirat nanti Allah perintahkan malaikat hafazah tu catatkan pahala-pahala tu. Waktu di dunia tu malaikat tu tak pernah nampak pula hamba ni melakukan amalan-amalan tersebut. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratannya. Yakni waktu hidup di dunia dulu kami tak pernah nampak dia buat amalan banyak macam ni, sedekah macam ni, ya. Tapi Allah Ta'ala firman pada hari kiamat, tulis surat olehmu bagi hamba-Ku begini-begini daripada pahala. Terkejutlah malaikat hafazah tu, ya. Sedangkan di dunia dia perhati hamba ni, dia tengok gelagat dia, ya. Tak ada pula amalan-amalan yang banyak macam tu. Pergi haji, ya, bersedekah, berjihad. Allahu Akbar. Malaikat tu pun terkejut. Maka firman Allah Ta'ala bahwasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Allahu Akbar. Jadi itulah dia, ya, hanya dengan kita berniat untuk melakukan kebajikan pun sudah tercatat pahala dalam suratan amalan kita, ya. Maka kalau kita ada kemampuan, kita laksanakan. Begitu juga dalam hal kita nak menuntut ilmu, kita niat dulu, ya Allah, aku niat nak belajar ilmu pengetahuan ni, nak memahami isi kandungan Al-Quran, nak belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku nak belajar tajwid, nak perbetulkan makhraj huruf-huruf, ya. Niat dulu nak belajar ilmu-ilmu agama ni supaya jadi orang yang berilmu, ya. Kalau tak sempat belajar pun Allah dah catatkan pahala. Jadi begitulah, dengan niat saja Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar, ya, untuk hamba-hamba. Jadi insya-Allah kita akan berhenti dulu pada peringgan ini, ya. Jadi kita akan sampai pada hikayat, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita dengan sedikit daripada pengisian pada malam ini, daripada bab kelebihan ilmu dan ulama, supaya dapat kita mengambil manfaat tentang kepentingan kita menuntut ilmu pengetahuan. Dan hendaklah kita galakkan kepada seluruh ahli keluarga kita, ya, anak isteri kita, ya, saudara mara kita, rakan-rakan kita, supaya sama-sama ada kegairahan untuk ilmu pengetahuan, ya. Yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan di sini bukan semua ilmu pengetahuan, ya. Maknanya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak tanya tak? Soal? Ada tak apa-apa nak tanya? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, khazanah ni, ilmu ni, kunci dia soal. Kalau tak soal lagi, tak buka lah khazanah ni, ya. Ataupun nak simpan dulu kunci tu, macam mana? Kalau ada soal lah, ke semua dah ada khazanah lah, tak payah buka lah, kunci masing-masing dah ada, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat untuk diri saya, ya, yang baca, dan tuan-tuan yang mendengar, supaya kita ambil manfaat apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat untuk kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم